Macam tu sekali. Kan? Jadi apa kias sebenarnya? Itu bukan sekadar apa cerita zahir, dia ada yang tersirat. Ada yang tersirat lagi di sebalik tu. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu. Saya tak nak. Saya dah nyampaikan. Kerana Allah. Saya sayang. Saya nak semua selamat. Saya nak semua selamat. Saya nak semua, terutama umat Islam ni, pada akhir zaman ni, saya nak semua selamat kalau boleh. Itulah cara dia. Tetap kenallah diri, kenal Allah. Jangan kita tertipu dengan amalan-amalan kita yang banyak. Saya tak kata amalan kena buat amalan banyak. Mana Hajiz kata, si Hajiz kata tak boleh, tak payah buat amalan banyak. Bukan, saya tak kata gitu. Kau nak buat amalan banyak mana pun buatlah. Tu. Tapi aku minta Allah nak engkau betul-betul kena kenal dia. Sebab bila engkau tak kenal Allah, Rasulullah kata, lebih banyak engkau buat amalan, lebih banyak rosak. Sebab amalan kau bergantung kepada ganjaran, upah. Tapi bila engkau kenal Allah, sentiasa hidup engkau bahagia, engkau dah mendapatkan. Kalau tak dapat upah apa benda pun, macam tadi wali Allah tu, tempat dia kata neraka ke syurga, dia tak heran tu semua. Sebab dia dah dapat Allah. Sekarang ini kita, Rasulullah ajar gitulah. Rasulullah ajar sahabat gitu. Wali-wali Allah semua gitu. Kita nak ikut jalan siapa kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan para nabi, para rasul, para wali Allah, orang soleh yang kita nak ikut begitu. Sifat dia mesti begitu. Kenal diri, kenal Allah. Bukan ghairil maghdu yang tak kenal Allah. Rasa ada keadaan diri dia, ego diri. Solat banyak tapi rasa ego lagi. Mana itu menunjukkan dia mendapat ghairil maghdu. Tapi dia tak sedar. Dia rasakan macam dia duduk dalam golongan fad'uli fi ibadi. Jangan sampai tertipu. Rasulullah tak mana, Allah tak mau kita tertipu. Serugi-rugi manusia. Dia rasa amalan dia dah cukup. Padahal di sisi Allah dia tak kenal aku. Allah Ta'ala kata, kenal aku dulu baru. Jangan pula saya cakap, si Haji kata kena kenal diri dulu lah, baru buat ibadah. Bukan. Kau ibadah jalan terus, samping tu kau kena cari, ini sangat penting. Untuk nak, maknanya, meluluskan amalan-amalan kau. Apa yang kau buat nanti. Kalau tidak kau buat amalan tu, kau bergantung pada amalan, kau rasa macam amalan kau yang akan menyelamatkan kau dan dapat kau masuk surga dan jauhkan kau daripada neraka. Kau rasa amalan kau bahaya, kau telah menyembah kepada amalan. Kau tak sedar. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Kau tak sedar. Rasulullah cukup takut. Allah Ta'ala tegur tu, wala yusyrik, jangan. Jadi kau buat ibadah, jangan rasa ke engkau. Itu maksud Allah Ta'ala. Maka tu dia suruh kenal diri, kenal Allah. La ilaha illallah. Asas tu kasih selesai dulu. Jangan sebut lagi selesai. Hari-hari kau sebut budak kecil. Burung kakak tua kau ajar boleh la ilaha illallah, la ilallah. Nabi masalah wa fi anfusikum. Adakah engkau dah lihat dalam kau bila kau mengatakan tak ada? Adakah masih ada rasa kedirian kau lagi? Mana kau tak beres lagi. Luar je la ilallah beres. Dalam kau tak lihat, tak beres. Kau masih ada keakuan diri. Maka tak duduk makam la lagi. Kau masih ada di mana? Tak lepas la, tak lepas lagi. Macam mana kau nak isbatkan yang ada hanya Allah? Kau ada dengan sifat membenci dunia lebih baik daripada kau ibadah 60 tahun. Kau ibadah 60 tahun tapi kau masih ada cinta dunia. Ditolak. Sebab engkau beramal kerana ada kecintaan dunia. Banyak manusia berlaku sekarang ni. Kalau kita tak ubah daripada sekarang, kita akan berterusan berada di dalam kerugian yang besar. Nanti kelak di pada mahsyar, dibuka catatan kita, amalan kita langsung tak ada. Padahal kita kata, aku dah puasa, aku buat banyak sedekah, aku orang bukti semua ada. Malaikat pun tahu aku tiap-tiap malam tahajud. Engkau tahajud supaya engkau nak biar orang puji engkau ni orang ibadah. Jangan pergilah jumpa orang yang kau minta dipuji tadi. Minta dia balaskan. Allah Ta'ala kata, kau boleh tipu malaikat, kau boleh tipu. Tapi aku, Allah Ta'ala, kau tak boleh tipu. Sampai kepada aku tolak amalan kau. Terperanjat malaikat. Kan dia rajin ibadah, aku nampak. Malaikat tak boleh cakap apa. Allah tu lebih mengetahui. Itu pasal kau kena kenal diri, kenal Allah. Allah Ta'ala kata. Rasulullah bawa tu kenal diri, kenal Allah maknanya. Tauhid tu mana kenal Allah betul-betul. Bukan kenal luar, dalam kau sembah.
Baru kau buat ibadah, kau tak jadi rasa menyesal apa benda pun. Sebab kau tahu, engkau mengikuti arahan Allah. Bukan kau menutupi kedudukan Allah. Sekarang kau tak kenal diri Allah, kau menutupi kedudukan Allah sampai kau rasa kau lebih berkuasa daripada Allah. Sampai kau ibadah tu, mesti kau nak balas surga, ya Allah. Kau jauhkan neraka, kau paksa Allah Ta'ala dalam kau beribadah. Tak malu ke? Jadi ibadah kau tak dapat kemanisan. Hanya kau hayal dengan upah. Jadi aku bagi kat dunia lah upah dia. Sebab kau nak hiburan daripada manusia. Supaya orang gelar kau ahli syurga, kau ahli ibadah. Kami jemput je orang yang mana yang kau nak puji kau tadi. Aku panggilkan. Jadi kau nak ni kata dia kan. Supaya kau ibadah, orang tahu kau semua. Jadi orang ramai beratus ribu, semua puji kau. Kau ambil lah tu. Akunya kau tak dapat. Menyesal tak? Menyesal. Jangan di sana baru menyesal. Sekarang ni. Dia nak uji kita masa kita asanu amalah tu dia nak tengok masa di dunia. Bukan dah wafat nanti. Maka tu dia kata mati dulu. Mauta wal hayah. Dia kata mati kau tak ada lagi, baru dihidupkan kau. Hidup tu aku nak tengok hidup kau tu. Cuman kau kenal aku tak? Pertama sekali aku akan hitung kau kenal. Kalau kau tak kenal aku, memang dah kira Allah dah tahu dah, memang tempat kau dah memang bukan di sisi aku. Kalaupun nanti kau nakkan syurga, kalau kau dapat syurga, kau pun duduk dalam syurga tu pun kau masih lagi tak cukup. Bukan saya cakap syurga tu bukan tempat nikmat, bukan. Kau masih lagi tak rasa tak cukup. Sebab engkau tak dapat melihat wajah Allah, rugi. Jadi di dunia, ajarlah isteri, anak-anak kita semua, cucu-cucu lah dia, kaum kerabat kita, ajarlah supaya kenal kita pada Allah, kenal diri, kenal Allah, supaya kita tak buta, kita sentiasa merasakan manis dengan Allah hidup. Nikmatnya tadi. Walau kena ujian macam mana pun, macam Nabi Ibrahim, Nabi Ayub kena ujian teruk macam mana, tetap ya Allah, ini sakit semua, ya Allah, hancur badanku, isteri aku pun lari dah, tak ada siapa pun. Tapi ya Allah, jangan sampai engkau hilang, ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, manisnya orang yang dah dapat begitu. Manisnya tadi. Malu iblis. Malaikat tengok kagum manusia macam tu. Bukan kita minta dia kagum, tapi itulah jati diri kita sebenar. Yang mana Allah nak jadikan kita begitulah. Ahsanu amalah tu tadi, itulah dia. Tu. Jadi banyak lagi Nabi Ibrahim. Jadi itu tak mampu kita nak ikut kan. Tapi kita ni, kita tengok Allah tahu kemampuan kita, dia akan bagi sedikit demi sedikit. Tapi sedikit tu yang dia bagi, kita kecoh dia, rasanya macam besar sangat. Baru apa ni, kereta baru beli, baru 4 tayar hilang ke apa benda tu. Baru beli kereta, enjin rosak ni, Proton apa ni, macam-macam kita komplain. Baru aku beli rosak ni, enjin apa ni. Dah kecoh dah. Kita tak nampak kan Allah tu nak tengok hati kita. Kita tak nampak. Kita buta. Padahal Allah nak tengok. Dia nak bagi kita supaya sedar. Sebenarnya Allah ni yang nak bagi kita tu. Kita nampak makhluk lagi. Sikit Allah bagi. Tak, bukannya dia meletupkan terus kereta kau. Ada anak dalam kau mati ke dalam dia tak bagi macam tu. Allah bagi kau tahapan mampu kau. Sikit kau dah rasa. Macam mana sikit tu benda kau? Tu pun kau tak faham lagi. Sebab kau tak belajar kenal diri, kenal Allah. Mana kau nak faham tu ujian daripada Allah? Tu tadi. Jadi itu kita tengok masing-masing. Saya pun yang bercakap ni pun masih lagi terus diuji. Itu tandanya makna kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri dengan Allah, tak adalah ujian tu. Oh, kita rasa aku tak kena ujian. Padahal kita duduk dalam lebih teruk lagi. Sebab ditegur kita pun suruh belajar, kita tak nak belajar, lebih bahaya lagi. Jadi Alhamdulillah kalau kita belajar, kita betul-betul tanda di belajar, akan datang ujian. Dan ujian tu jangan kita ingat itu satu Allah marah. Ujian tu makna Allah nak bagi hadiah. Hadiah, ingat hadiah daripada Allah. Untuk supaya kita bertambah lagi rasakan Allah. Itu bukan merasakan ni balasan ni. Tak, dia nampak Allah, dia rasa lagi seolah-olah lekat, hilang diri dia, suruh hilangkan diri.
Aku ni sebelum ni tak ada apa benda pun. Lahir-lahir satu urat benang pun tak ada. Jadi ini semua Allah Ta'ala Allah nak ambil. Biarlah dia ambil, itu dia punya urusan. Selama ni dia yang jaga, Allah yang jaga kita, bukan kita jaga semua ni semua. Dia nak ambil. Kita ajarlah diri kita begitu sikit-sikit. Sama-sama lah. Mana bukan saya cakap ni saya lepas. Kita kena. Memang kita tak kuat tapi kita serahlah pada Allah. Tu maknanya iman, serah kepada Allah. Kita tak mampu, tak ada lahau. Lawalah Nabi pun tak mampu, serah pada Allah. Setiap kali apa benda pun 24 jam serah pada Allah. Ketika senang ke nikmat ke susah ke ujian berat, tetap lahau. Ini kita boleh senang, kita rasa kita pula. Rasa ada kedirian kita. Bila rasa susah, baru kelang kabut, ya Allah. Dah kena pukul ombak, dah tak ada papan nak selamat. Ya Allah, kau ya boleh selamat, ya Allah. Bila dah diselamatkan, kita lupa. Tetaplah selamat pun duduk makam tu. Bukan kata kat laut dia boleh hantar ombak, kat darat dia boleh hantar malapetaka lebih teruk lagi. Kan? Jadi sentiasa duduk situ. Senang ke susah ke, dengan Allah je. Bersiap dengan Allah je. Datang senang, Allah juga. Bagi syurga, tetap Allah juga. Itu kita tak heran. Bagi dia letak neraka pun azabnya, tetap Allah juga. Tak kira lah aku boleh bakar, ya Allah tolong tahan dengan aku. Ya Allah, aku tak tahan. Aku nak engkau, ya Allah. Jangan lawan. Serah pada Allah. Itulah cara dia. Wa ila rabbika far. Tali tujuan tetaplah Allah. Jangan lepaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu tetap sampai bila-bila. Genggam lagi kena ujian. Tolong ya Allah, kuatkan aku dengan kau. Kuat. Nikmat datang lagi, ya Allah tolong ya Allah, jangan sampai aku terlampau cinta dengan orang ni. Tolong ya Allah, orang ni cuba nak ambil cinta aku pada engkau ya Allah. Kita rasa gitu. Ya, kadang-kadang ujian tu pun berat juga. Bukannya ujian tu berbentuk malapetaka, kadang-kadang ujian tu berbentuk nikmat cinta. Orang tu nak beli cinta supaya kita keluar daripada cinta dengan Allah. Ada juga, itu lebih bahaya lagi. Itu Nabi Ibrahim kan, cinta dia mula ke anak tu dah mula dah. Allah suruh sembelih, betul? Sebelum nak cinta kau daripada makhluk tak akan rosakkan hubungan kau dengan aku, baik kau bunuh cepat anak kau. Ibarat gitu Allah Ta'ala bagi tahu. Ibrahim ikut. Apa? Dia betul-betul cinta pada Allah. Betul dia buktikan. Kita adakah? Kita belum sampai tahapan tu lagi. Sebab apa? Kau belajar kenal diri, kenal Allah pun tak. Macam mana nak datang ujian yang sikit-sikit tu? Tak nampak lah tu. Mana kita belum ada dapat ahsanu amalah betul-betul. Kita hanya berbuat tu untuk kepentingan hawa nafsu lagi. Bukan ahsanu amalah. Betul amalan yang betul-betul demi Allah betul-betul. Itu ahsanu amalah. Kita hanya amalan untuk nak biar kita dijauhkan daripada neraka, dapatkan syurga. Saya tak cakap salah. Tapi itu belum mencapai lagi kedudukan yang Allah Ta'ala hendak. Itu lagi masih mensekutukan Allah. Sebab tu pasal dia kata innal lazina amanu, Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata ridha Allah dulu, kenal Allah dulu, iman yakin dulu kepada Allah, kenal Allah, baru kau boleh nak apa-apa selepas tu. Sekarang ni kau tak lepas lagi yang amanu, beriman pada Allah, tak kena imani pada Allah. Engkau dah ambil yang lain dulu, dah terbiasa. Maka tu kau susah nak kena ubahlah. Kena ubah dulu. Buat-buat juga, tapi di samping tu prepare balik. Baru nanti kau tahu rupanya, ya Allah, aku dulu duduk dalam akuarium balasan ganjaran dia. Aku ibadah rajin duduk buat. Puasa lah, zakat lah, solat tengah malam buat. Tapi aku duduk dalam akuarium untuk nak dapat imbalan. Nak biar orang tahu aku rupanya, ya Allah. Bila aku keluar daripada itu dengan Allah, maknanya wa qadara rabbuka Allah tak budu, bahawa aku tahu, ya Allah, dulunya aku duduk sini tempat aku, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, kau dah selamatkan aku. Baru tahu. Alhamdulillah, jangan sampai dah meninggal dah. Alhamdulillah, kita dah disedarkan oleh Allah. Cepat. Alhamdulillah, Allah bukakan. Ni semua yahdillah li nuri masyaallah, cahaya Allah yang bukan saya. Jadi kalau dapat tu, bertindaklah cepat. Bersyukurlah kita kepada Allah, bukan saya. Allah dah bukakan mukasyafah ghaib, dia yang maha ghaib. Jadi kau kenal yang maha ghaib tadi. Dia dah singkapkan kau untuk tahu maha ghaib. Dia perkenalkan diri dia. Alhamdulillah, engkau hanya nakkan itu adalah tuju kau. Baru kau nampak dia kata engkau lah golongan ibadah. Biarkan. Yang penting kita golongan ibadah, kita tetap dengan
Dia letak kata syurga mana kau nak masuklah. Tapi tetap kita masuk, kita tetap dengan Allah. Kita merasakan Allah tu, itulah sebenarnya. Pemilik syurga tu gitu sebenarnya, sifat dia hanya dia nak Allah. Dia berjihad, berjuang, jadi penolong Imam Mahdi, tetap tauhidkan Allah. Bukan biar orang puji dia ni panglima, dia ni hebat. Tak ada. Dia tak ada benda tu. Dia betul-betul Allah, tak ada lain dah. Apa pun aku nak, macam mana pun di tempat aku belakang kiri. Aku. Wah. Itu. InsyaAllah. Mudah-mudahan pada petang yang mulia ni kita dapat. Terus. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Orang-orang kekasih Allah, orang mukmin, dibacakan cerita-cerita tentang Allah. Bertambah rasa zadat, rasa nikmat dengan Allah, bertambah nikmat, bertambah syok dengan Allah. Bukan ganjaran, syok dengan Allah, syok. Dia lagi dia cerita tentang Allah, lagi dia cinta, lagi dia asyik, lagi dia puas, lagi dia nak buat, lagi dia bersemangat, lagi datang aku menyeru Allah, lagi dia rasa semangat, seru Allah, bersemangat. Macam dia seru mak kilau kekuatan ni. Tak tu seru lah, ini seru Allah ni, lagi dia punya wa izal tuliyat alim, cerita pula tentang kekasih dia punya hebat, Allah ni hebat. Oh, lagi dia syok. Allah bagikan lagi zadathum iman. Gitulah. Mana tanda-tanda orang tu kekasih Allah. Orang-orang telah kenal diri, kenal Allah. Dia ceritakan dia lagi tu. Fana, hilang diri tu. Lebur diri tu. Tambah rasa kemanisan iman dia. Lagi dia cerita tentang Allah. Lagi dia dengar cerita-cerita ni tentang Allah. Dia lagi nakkan Allah. Itu maknanya orang tu dah beruntung lah tu. Begitu, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa kedirian saya. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.